pada pukul 12.30 tengah hari nanti, sebelum kita mengerjakan solat Jumaat, akan berlangsung acara forum bicara ad-din, yang mana moderatornya DJ Aikim sendiri, Sufian Amrin, bersama dengan Ustaz Ilyas Ismail, dan juga yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, iaitu Ketua Pengarah Aikim sendiri, yang akan bersama-sama dalam forum bicara ad-din. Dan seterusnya pada pukul 1.29 petang akan dilangsungkan secara terus daripada Masjid Muaz khutbah Jumaat yang akan yang akan dipimpin oleh khatib bertugas, iaitu Ustaz Ismail, yang merupakan imam Masjid Muaz bin Jabal. Jadi seterusnya program akan diteruskan lagi dengan forum sharing is caring yang akan dikelolakan bersama-sama dengan Hidayah Center Foundation. Moderatornya Ustaz Azadan Rabadi dan Haji Baru. Dan majlis check-in masjid pada hari ini akan ditutup dengan majlis Taklim Darul Murtaza yang akan dipimpin oleh Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Jadi untuk itu saya sekali lagi menyerulah semua pendengar-pendengar Aikim untuk sama-sama kita datang beramai-ramai ke Masjid Muaz bin Jabal, Taman Setiawangsa, untuk program check-in masjid pada hari ini. Jadi jangan lupa berjumpa kami di sini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan perkongsian terperinci mengenai program check-in masjid yang berlangsung di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa Kuala Lumpur sebentar tadi, maka dengan itu sekian saja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kapsul Masa. Pada 27 Januari 2004, buku Ibu Mithali kedua, Hajah Wan Mas Wan Ibrahim, telah dilancarkan oleh Datuk Seri Syariza Abdul Jalil, Menteri Pembangunan Wanita dan Keluarga di Petaling Jaya, Selangor. Dalam ucapan beliau, Datuk Seri Syariza berkata, kerajaan terus memberikan penghormatan terhadap kaum ibu atas sumbangan mereka bukan setakat dalam keluarga, malah turut membantu pembangunan negara ke arah lebih cemerlang. Pengiktirafan terhadap jasa dan sumbangan kaum ibu menerusi anugerah Ibu Mithali boleh dijadikan sebagai pemangkin kepada generasi pada masa hadapan. Nilai-nilai murni dan sumbangan Ibu-Ibu Mithali ini adalah contoh terbaik untuk membina keluarga yang bahagia. Justru, penganjuran anugerah Ibu Mithali oleh pihak Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia atau YADIM sejak tahun 1980-an setiap 3 tahun bukan saja mengiktiraf sumbangan ibu, tetapi juga mengangkat nilai-nilai murni untuk panduan anak muda akan datang. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Akib Negara Malaysia. Bersama-sama kami meraihkan dan mensyukuri ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30 pada 18 Februari 2022. Semoga IKIM terus berupaya mencapai wawasannya untuk menjadi institusi utama kefahaman Islam bertaraf antarabangsa. Selamat ulang tahun penubuhan Institut Kefahaman Islam Malaysia ke-30. Memahami Islam, membina peradaban. Allahumma salli ala Muhammad. Dengar. طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها. الله
Allahumma salli ala Muhammad طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها اللهم صل على محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأجساد وشفائها ونور الأبصار وجلائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Ayuh beramai-ramai untuk memeriahkan program Check-in Masjid pada 18 Februari 2022 di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa. Banyak acara menarik disediakan. Bermula jam 4.30 pagi, Qiyamul Lail secara berjemaah dibimbing oleh Ustaz Muazzin bin Akil. Jam 7 pagi, bacaan surah Al-Kahfi bimbingan Ustaz Muhammad Kamil Madau. 10.30 pagi, program Zawiyah Jumu'ah bersama Ustaz Bashir bin Muhammad Al-Azhari yang akan mengupas tajuk Institusi Masjid Pemangkin Kecemerlangan Ummah. 12.30 tengah hari, forum bicara ad-din bertajuk Kreatif dan Inovatif dalam Dakwah Masa Kini bersama ahli panel yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM, Al-Fadil Ustaz Elias Ismail dan moderator penyampai Sufian Amrin. 1.29 tengah hari, khutbah Jumaat oleh Ustaz Faizal bin Malik. 3 petang, forum Sharing is Caring bersama panel Tuan Haji Muhammad Fakhruddin bin Abdul Kudus, CEO Hidayah Center Foundation, Brother Amin Jonathan Liu dan moderator Ustaz Azadan Rabbani. 9.30 malam, ayo bersama-sama memeriahkan Majlis Taklim Darul Murtaza bersama Habib Ali Zainal Abidin. Selain itu, ada jualan amal dan kempen derma darah sepanjang acara berlangsung. Ayo bersama-sama imarahkan program Check-in Masjid di Masjid Muaz bin Jabal 18 Februari 2022 bermula jam 4.30 pagi hingga 11 malam. Bersama-sama juga kita mengikuti SOP yang ditetapkan. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Nur Hayati Paradi di Aspirasi 10.1 IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimulakan dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim. Selawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selamat pagi, salam inspirasi juga salam Jumaat untuk seluruh rakan pendengar Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah hari ini Yati bersiaran bersama dengan sahabat pendengar untuk perkongsian aspirasi 10.1 edisi 18 Februari 2022 bersempena dengan hari ulang tahun IKIM Institut Kefahaman Islam Malaysia yang ke-30. Alhamdulillah. Apapun terima kasih dahulu untuk rakan-rakan pendengar IKIM yang telah bersama dengan kami. Moga-moga Allah kurniakan cahaya dari Jumaat ini membawa ke Jumaat yang akan datang insya-Allah. Dan terima kasih juga pada rakan-rakan Warna Pagi sebentar tadi yang telah pun mewarnakan pagi anda untuk hari Jumaat hari ini bersama dengan Sufian Amrin dan juga bersama dengan Luqman Hakim. Alhamdulillah. Dan untuk bersama dengan Yati, kita bakal bersama dengan anda sekejap lagi untuk perkongsian tarbiyah, yang mana kali ini tarbiyah khas kami bawakan kepada anda. Kita nak check in masjid insya-Allah bersama dengan rakan pendengar kita yang berada di Masjid Muaz bin Jabal Setiawangsa Kuala Lumpur untuk bersama menerusi slot bersama dengan Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari yang mengisi untuk rancangan Zawiyah Jumaah. Di sana kita akan bawakan secara langsung di Radio Institut Kefahaman Islam Malaysia. Hari ini kita nak bawakan tajuk tentang institusi masjid pemangkin kecemerlangan ummah. Jadi untuk anda rakan pendengar, jom ikuti perkongsian ini secara langsung di Radio IKIM, di FB IKIM FM untuk kita sama-sama berkongsi dengan sahabat pendengar. Sebelum itu kita dengarkan terlebih dahulu daripada Malik Suhaimi dengan Anugerah Insan Keinsafan. Tentunya hanya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami.
datang lagi bersama lelumpur dosa. Tuhan, kini ku datang lagi mengadu 1000 penyesalan. Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku, ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku nafsuku ini. Akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keridhaan-Mu Tuhan. Tub alaina wa'fu Tuhan, terimalah hamba-Mu, kepangkuan rahmat-Mu. Tuhan, syukurku ke hadrat-Mu atas anugerah keinsafan. Terimalah taubatku, ya Tawwab ya Rahim. Izinkan daku menagih maghfirah-Mu ya Azim. Ku dambakan agar taufik-Mu terus memimpin, kerana diriku masih perlukan bimbingan. Ku bermohon semoga ia kan berkekalan, kerana diriku masih banyak kelemahan. Akan kususuri ranjau dan denai kehambaan, biar tunduk aku nafsuku ini. Akan kubuktikan keimanan dan kecintaan, kerana kini ku pasti di sinilah keridhaan-Mu Tuhan. Radio IKIM memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi. Sofian dan Lukman, Warna Pagi IKIM, setiap Isnin hingga Jumaat, 6 hingga 10 pagi. Nabi kata man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, barang siapa yang beriman dengan Allah dan juga hari akhirat, Nabi kata falyaqul khairan, hendaklah sungguh-sungguh dia menyebut benda-benda yang baik-baik saja. Atau kalau tak disebut benda baik, liyasmut,
maka dia lebih baik dia. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Inspirasi Inforia Islami 30 tahun Institut Kefahaman Islam Malaysia. Alhamdulillah, waktu ini kita akan bersiaran secara langsung. Kita akan bawakan pendengaran anda, sahabat pendengar, untuk sama-sama ikuti perkongsian check-in masjid di Masjid Muaz bin Jabal, Setiawangsa, Kuala Lumpur, untuk kita bawakan Zawiyah Jumaah bersama dengan Ustaz Bashir Muhammad Al-Azhari. Kita akan terus saja ke Masjid Muaz Al-Jabbar untuk sama-sama dengan rakan pendengar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Jum'ah Mubarakah diucapkan kepada semua pendengar Radio IKIM, baik yang mendengar melalui radio, yang menonton melalui FB, juga kepada semua para jemaah yang turut bersama dengan kita di Masjid Muaz bin Jabal, muslimin muslimat yang bersama dengan kita dalam acara check-in masjid anjuran Radio IKIM dengan kerjasama beberapa pihak. Kita berada pada pagi ini dalam Zawiyah Jumaah, solat yang akan membicarakan tentang satu tajuk yang cukup penting kepada kita, iaitu tajuk berkenaan dengan imarah masjid. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, masjid adalah suatu tempat yang tidak ada sebanding dengannya di mana-mana pun kita pergi. Masjid sahaja satu-satu tempat di mana ketika kita duduk di sini, maka akan diberikan ganjaran pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan duduk di dalam masjid pun sudah mendapatkan pahala. Ini yang saya sebutkan tadi, tidak ada satu pun tempat di dunia ini, di atas muka bumi ini, di mana dengan kita duduk sahaja bersahaja tak buat apa pun, dengan niat i'tikaf di situ akan diberikan pahala selama mana kita duduk di situ, kecuali ketika kita duduk di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diberikan gelaran masjid ini sebagai Baitullah, rumahnya Allah? Ini adalah kerana masjid adalah suatu tempat yang tidak boleh dinisbahkan atau dimiliki oleh sesiapa pun. Tidak ada istilah masjid kalau dimiliki oleh seseorang individu. Tidak ada istilah masjid atau rumah Allah kalau dimiliki oleh mana-mana kumpulan atau mana-mana organisasi. Maka syarat yang ditetapkan di dalam syariat kita untuk diiktiraf suatu bangunan yang didirikan itu sebagai masjid, mestilah masjid itu diwakafkan ke jalan Allah. Diwakafkan untuk menjadi masjid. Bila mana diwakafkan, maka yang keluarkan duit untuk membina bangunan masjid itu pun sudah tidak ada kaitan dengan bangunan masjid tersebut, kecuali ia sudah diwakafkan menjadi rumah Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana masjid ini adalah rumahnya Allah, maka di sini sudah ditetapkan beberapa hukum hakam, beberapa panduan kepada kita, beberapa etika kepada kita, baik ketika kita datang ke masjid, baik ketika kita masuk ke dalam masjid, baik apa yang akan dilakukan oleh kita di dalam masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala, semuanya sudah dibahaskan, disebutkan di dalam syariat kita, baik yang disebutkan di dalam Al-Quran atau yang disebutkan di dalam hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pendengar yang dirahmati oleh Allah, para hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah,
Di dalam Al-Quranul Karim, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan beberapa ayat tentang tajuk yang kita bicarakan hari ini. Tajuk tentang pengimarahan masjid. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quranul Karim menyebutkan yang disebutkan sebagai mengimarahkan masjid. Apakah maksud imarah? Dalam bahasa Arab, imarah itu maksudnya membangun, membina. Membangun di sini bukan hanya dengan erti membangun dengan blok-blok batu dengan binaannya. Tidak. Kerana bukan itu yang menjadi fokus kepada hukum hakam atau apa yang ingin kita panggil sebagai rumah Allah atau Baitullah. Imarahkan masjid, di sini sudah diberikan panduan oleh Allah di dalam Al-Quran. Sudah diberikan panduan oleh baginda Rasulullah SAW di dalam hadis. Sudah diberikan guideline kepada kita oleh para ulama-ulama kita yang dimaksudkan imarahkan masjid itu apa dia. Dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang imarah. Allah berfirman menyebutkan fi buyutin adzinallah an turfa wa yudhkara fiha ismuh yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan tentang apakah maksud imarah masjid. Apa yang patut dilakukan di dalam masjid sehingga masjid itu akan disebutkan sebagai masjid yang diimarahkan. Allah berfirman di dalam ayat ini fi buyutin adzinallah an turfa, yaitu rumah-rumah Allah yang diperintahkan untuk dibangunkan. Dibangunkan di sini bukan hanya dibangunkan dengan binaannya, tetapi dibangunkan dalam isinya apa yang akan dilakukan dalam bangunan yang dibangun dengan 4 tiang tadi, apa yang akan dibuat dalam bangunan tersebut. Ini yang disebutkan dalam ayat ini, wa yudhkara fiha ismuh. Apa yang diperintahkan untuk dibangunkan sebagai rumah Allah tadi, di mana di dalamnya akan disebut, diingat nama Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksudkan dengan imarah masjid yang pertama, dalam masjid itu ada aktiviti-aktiviti yang mengimarahkan atau aktiviti-aktiviti yang mengingatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktiviti-aktiviti yang akan mendekatkan umat dengan Allah Subhanahu wa taala. Aktiviti-aktiviti atau acara yang mana apa saja bentuk acara yang dilakukan, ianya adalah acara yang akan menyebabkan bila orang datang akan mendekatkan diri dan mengingat Allah. Ianya boleh jadi dalam macam-macam cara. Boleh jadi dengan bacaan Quran, boleh jadi dengan majlis ilmu, boleh jadi dengan apa-apa pun sebarang aktiviti-aktiviti yang lain pun. Tetapi selagi mana aktiviti-aktiviti tersebut dilaksanakan dalam bangunan masjid yang tujuannya atau hasilnya akan menyebabkan orang akan ingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah, maka selagi itu aktiviti-aktiviti tersebut termasuk dalam aktiviti mengimarahkan masjid. Yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal, dan memuji Allah Subhanahu wa taala pada waktu pagi dan juga pada waktu malam. Tuan-tuan rahimakumullah, para jemaah atau para pendengar yang dikasihi. Ayat tadi Allah berfirman menyebutkan kepada kita sebagai bukti atau sebagai panduan untuk mengimarahkan masjid apa yang patut kita lakukan. Demikian kita boleh faham yang namanya mengimarahkan masjid, panduannya sudah ada dalam Quran. Demikian juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis. Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis, Nabi menyebutkan yang dimaksudkan dengan mengimarahkan masjid, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin bin buyutillah. Tidak berhimpunnya satu kaum di rumah Allah Subhanahu wa taala, yatluna kitab Allah. Mereka membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca kitab Allah, wa yatadarasuna fima bainahum,
lalu mereka bertadarus sesama mereka, apa yang akan dapat? Hadis ini baginda Rasulullah SAW menyebutkan, mengingatkan kepada kita, bila mana kita datang untuk mengimarahkan masjid, datang ke masjid dengan sebarang aktiviti-aktiviti yang akan mendekatkan diri kepada Allah, seumpama majlis ilmu, seumpama solatul jamaah, seumpama bacaan Al-Quran atau apa sekalipun, maka dijanjikan kepada kita, kita tidak akan pulang dengan tangan kosong. Orang yang datang ke masjid, dia tidak akan sama sekali pulang dengan tangan kosong. Yang saya maksudkan tidak akan pulang dengan tangan kosong, bukan dengan hadiah atau makanan bungkus yang akan dibawa, bukan. Yang saya maksudkan tidak akan pulang dengan tangan kosong, bukan akan pulang dengan wang ringgit, tidak. Tapi tidak akan pulang dengan tangan kosong kepada orang yang datang ke rumah Allah untuk mendekatkan diri kepada Allah, kecuali kata baginda Rasulullah SAW, mereka akan diberikan 4 hadiah. 4 perkara yang akan diberikan kepada seseorang yang datang ke masjid, ke rumah Allah Subhanahu wa taala, maka 4 perkara ini kita akan bawa pulang. Yang pertama kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah. Mereka akan diturunkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Hati mereka akan diberikan ketenangan oleh Allah. Mereka akan hatinya merasa tenang dalam segala urusan-urusan dunia yang akan menyibukkan dan yang akan memenatkan kepada mereka. Bila mana mereka datang ke rumah Allah untuk mengimarahkan masjid dengan sebarang aktiviti-aktiviti yang disebutkan tadi, maka Allah Ta'ala akan campakkan ke dalam hati mereka ketenangan. Ketenangan yang saya maksudkan di sini, para pendengar yang dirahmati oleh Allah, ini ketenangan hati tidak ada ubatnya kecuali dari Allah. Ketenangan hati takkan boleh dapat kecuali Allah Ta'ala yang akan turunkan dan akan memberikan ketenangan. Kalau ada orang yang sakit mental, orang yang sakit kepala, maka dia boleh minum pil untuk dapatkan ketenangan. Tapi nak dapatkan ketenangan hati, takkan dapat kecuali ianya dicampakkan oleh Allah ke dalam hati kita. Saya pernah satu hari di satu masjid di Shah Alam. Diceritakan kepada saya oleh imam masjid tersebut, satu hari pada waktu duha, macam waktu mana kita duduk hari ini, jam 10.30 lebih kurang, ketika tak ada orang pun dalam masjid, tiba-tiba imam ini nampak dalam masjid tu ada satu orang lelaki asing. Yakni lelaki itu tak pernah pun nampak sebelum ni di masjid tersebut, sedang duduk bersandar di tiang masjid di dalam ruangan salat. Dan reaksi lelaki itu dilihat macam satu reaksi yang dia datang ke satu tempat yang baru. Seolah-olah dia tidak pernah tahu apa yang ada dalam masjid ini. Ianya boleh nampak daripada reaksi lelaki ini ketika datang dan duduk di dalam masjid, tengok kanan, tengok kiri, tengok atas, tengok bawah. Dan nampak lelaki ini duduk dalam keadaan yang sungguh rileks. Maka imam ini datang kepada lelaki tersebut dan tergerak hatinya untuk tegur. Katanya, "Tuan, apa khabar, sihat?" "Assalamualaikum." Maka lelaki itu tidak menjawab salam. Tapi bila mana tanya apa khabar, sihat, dijawab, "Sihat." "Tuan datang dari mana?" Subhanallah, lelaki itu menyebutkan, "Saya ini bukan orang Islam. Saya ini bukan orang Islam." Dan dia adalah satu orang businessman yang besar. "Saya bila mana drive kereta lalu depan masjid ini, terpanggil hati saya untuk datang sekejap berehat kerana saya tengah ada masalah yang besar, tension. Maka saya datang parking kereta, datang duduk dalam masjid." Katanya, "Entah kenapa, lagi lama saya duduk di sini, lagi banyak saya punya stres hilang. Lagi lama saya duduk di sini, lagi tenang saya punya hati." Subhanallah. Cuba kita lihat ketenangan yang diberikan kepada seorang bukan Islam ketika duduk di dalam masjid di rumah Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, adakah kita mendapat ketenangan bila datang duduk di masjid? Hari ini, adakah hati kita akan dapat ketenangan bila kita datang duduk dalam masjid
datang duduk dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang pun kita tak tenang. Apa sebab? Kerana kita datang pun dengan membawa macam-macam perkara-perkara yang akan disibukkan kita, walaupun ketika kita duduk dalam masjid, tapi kita punya hati, kita punya tangan tetap tak terlepas daripada menyibukkan diri kita dengan hal-hal keduniaan. Datang duduk dalam masjid, datang solat Jumaat, ketika khatib sedang berkhutbah, atau dia datang ketika majlis ilmu, atau dia datang ketika ada ceramah, alhamdulillah, satu nikmat yang besar. Tetapi ketika duduk dalam majlis tadi, ketika dia sedang duduk dalam majlis tadi, dalam mindanya, dalam akalnya memikirkan terlalu banyak perkara-perkara keduniaan, tangannya pun tak tenang daripada menyibukkan diri dengan perkara-perkara seperti Facebook, WhatsApp, apa semua, walhal dia sedang mendengar khutbah, walhal waktu itu waktu khatib sedang berkhutbah, walhal waktu itu waktu sedang berlakunya majlis ilmu, walhal waktu itu sedang berlakunya tadarus Quran. Tapi macam mana Allah Ta'ala akan berikan ketenangan kalau kita datang ke rumah Allah untuk mengikuti salah satu daripada aktiviti yang dipanggil sebagai imarah masjid, tapi tangan kita masih lagi di atas Facebook, kita punya jari-jari masih lagi menaip di WhatsApp, masih lagi tengok perkara-perkara yang melalaikan. Mana mungkin kita akan mendapatkan ketenangan? Wa illa nazalat alaihimus sakinah, orang yang akan datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, hadiah pertama yang akan dibawa pulang adalah ketenangan. Yang kedua, hadiah yang akan dibawa pulang oleh seseorang yang datang ke rumah Allah, wa ghasyiyatuhumur rahmah, akan dicucuri rahmat Allah kepada mereka. Yang ketiga, wa haffathumul malaikah, perjalanan mereka, duduknya mereka di masjid tadi akan dipayungi oleh para malaikat, dinaungi oleh para malaikat. Maksud dinaungi oleh para malaikat ketika kita duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala adalah kita ini selagi duduk dalam rumah Allah, selagi itu kita berada dalam istighfarnya para malaikat. Tak kira apapun aktiviti imarah masjid yang kita duduk, baik ianya tadarus Quran ke, atau gotong royong membersihkan masjid ke, apa sahaja pun yang termasuk dalam aktiviti mengimarahkan masjid, maka akan diberikan naungan para malaikat sepanjang masa kita duduk di masjid tadi, akan dinaungi oleh para malaikat. Dan hadiah yang keempat yang akan diberikan kepada mereka yang datang mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala, hadiah ini adalah hadiah yang cukup istimewa. Hadiah yang keempat ini hadiah yang sangat istimewa yang akan kita bawa pulang, yaitu wa dzakarahumullah fi man indah. Allah Subhanahu wa taala akan menyebutkan nama mereka yang datang ke masjid tadi fi man indah, kepada mereka-mereka yang berada di sisi Allah, yaitu di kalangan para malaikat. Allah akan berbangga menyebutkan kepada para malaikat, wahai malaikat, lihatlah hamba-hamba aku yang sedang duduk dalam masjid, yang sedang duduk dalam rumah aku, yang sedang beriktikaf, yang sedang tadarus Quran, yang sedang majlis ilmu, maka akan disebut nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi para malaikat. Ini 4 hadiah yang akan dibawa pulang oleh seseorang bila mana dia datang ke masjid untuk mengimarahkan rumah Allah. Para pendengar, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, seperti mana masjid ini mengimarahkan itu sudah mempunyai guideline dalam Al-Quran, baginda Rasulullah SAW pernah memberikan penyaksian kepada kita bahawa betapa orang yang sentiasa berulang alik datang ke masjid ini, mereka ini adalah orang-orang yang cukup mulia. Pernah baginda Rasulullah SAW menyebutkan dalam satu hadis, kata Nabi, idza ra'aitumur rajul ya'tadul masjid atau ya'tadul masajid fashhadu lahu bil iman.
Kalaulah kalian melihat ada seseorang yang ulang-alik ke masjid. Pagi nampak dia start motor, start kereta, pergi masjid. Zuhur pun nampak pergi masjid. Waktu asar pun pergi masjid. Waktu maghrib pun masjid, isyak pun masjid. Yakni kata baginda Rasulullah, kalau kamu nampak seseorang yang berulang-alik ke masjid, apa kata Nabi? Fashhadu lahu bil iman. Maka saksikanlah dia adalah orang yang beriman kepada Allah. Adakah orang yang tak berulang-alik ke masjid ini bukan orang beriman? Adakah orang yang datang ke masjid hanya 1 minggu sekali solatul Jum'ah, itu je dia datang ke masjid, adakah dia bukan orang beriman? Orang beriman juga, tapi iman yang dijamin oleh Allah, satu pangkat identiti yang diberikan oleh Allah, seolah-olah kita nak bagi tahu, kalau kamu nak tengok orang yang sempurna iman, maka kamu tengoklah orang yang berulang-alik ke masjid. Ini panduan atau satu perkara yang disebutkan oleh baginda Rasulullah SAW, galakkan untuk kita ini tidak berpisah dengan rumah Allah. Ya, kita maklum bahawa kita sedang melalui satu zaman atau satu keadaan yang sedikit banyak ada kesusahan sedikit untuk datang ke masjid. Kita juga pernah melalui satu waktu kita ini dilarang untuk datang ke masjid. Masjid yang kita berada sekarang, Masjid Muaz bin Jabal juga, satu waktu dulu pernah ditutup. Seperti mana masjid-masjid yang lain juga. Ini kita tidak boleh lari daripada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kita tidak boleh lari daripada apa yang telah Allah tetapkan berlaku musibah wabak seperti ini. Maka untuk mengatasi daripada tidak tersebarnya atau tidak lebih mudarat, maka orang-orang yang berkeahlian, para ulama-ulama di tempat kita mengeluarkan fatwa, para mufti-mufti, majlis agama, jabatan agama, setelah mengkaji bermacam-macam aspek, maka mereka mengeluarkan fatwa yang bersesuaian untuk diterapkan, untuk dipraktikkan pada waktu, pada zamannya kita. Cuma dalam hal ini, bila mana kita berpeluang, maka jangan lagi kita bermalas. Satu masa dulu, ya, kita ada limit datang ke masjid. Nak datang solat Jumaat pun benda pertama sekali yang akan difikir oleh kaum lelaki, hari ini aku dapat ke tak masuk masjid? Kita tak pernah terfikir pun satu hari kita akan berada dalam keadaan seperti ini. Dahulu kita tak pernah terfikir pun. Tapi hari ini, ataupun sekarang mungkin sudah tidaklah. Beberapa waktu sebelum ini, kita kalau nak datang solat Jumaat, kita terfikir, kalau aku datang hari ini, dapat ke tak masuk masjid? Entah penuh kapasiti, mungkin kena balik. Tapi sekarang sudah tidak begitu. Tapi adakah keadaan yang sudah terbuka ini akan menyebabkan semua orang berkejar datang ke masjid? Tuan-tuan para jemaah yang ada dalam masjid hari ini, yang sedang mendengar di Radio Akim, yang sedang juga menonton di TV Akim, hari ini kita boleh melihat tanpa bersalah, tanpa merasa sedikit kesalahan pun, kaum lelaki sedang duduk makan di restoran, sedang berkeliaran di shopping kompleks, sedang azan Jumaat, azan solat Jumaat dikumandangkan. Hari Jumaat sedang berlaku solat Jumaat. Tapi hari ini depan mata kita boleh nampak, mereka sudah sebahagiannya tidak merasa bersalah. Tidak merasa macam malu. Ini sedang solat Jumaat, tapi aku tengah duduk makan di kedai kopi. Ini tengah solat Jumaat, tapi sedang berjalan di shopping kompleks. Tak rasa malu. Satu masa dulu ya, kalau pergi shopping kompleks di Kuala Lumpur, waktu solat Jumaat, penuh dengan orang-orang perempuan. Tapi kalau hari ini kita pergi waktu solat Jumaat, banyak juga orang lelaki berkeliaran. Adakah tidak merasa bersalah tak pergi solat Jumaat? Ya, terlepas daripada mereka yang keuzuran, mungkin orang musafir ke atau apa ke, ya terlepaslah. Tapi yang tidak begitu, adakah tak rasa bersalah duduk di kedai kopi, duduk di kedai makan, waktu solat Jumaat, sedang berkhutbah, tapi dia tidak merasa malu pun? Inilah yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah SAW. Inilah yang sangat-sangat yang patut kita risaukan,
bila mana jangankan tak datang solat 5 waktu hari-hari, kalau tak datang solat Jumaat pun sudah lagi rasa tidak bersalah. Kalau dulu orang kalau malas solat Jumaat, ya mungkin nanti dia duduk dekat office tidur atau duduk dalam rumah tak nak keluar. Tapi hari ini sudah menjadi kebiasaan berkeliaran walaupun tak pergi solat Jumaat. Maka ini adalah menunjukkan bagaimana kita ini sudah berada pada satu fitnah yang dirisaukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai fitnah akhir zaman, di mana orang-orang Islam hatinya sudah tidak terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya sudah jauh dengan masjid. Kita tidak boleh melihat macam-macam halangan untuk dijadikan alasan untuk kita tidak pergi ke masjid. Tapi lihat apa peluang yang patut untuk kita kejar. Baginda Rasulullah SAW sebutkan dalam satu hadis yang lain, kata Nabi SAW, sab'atun yadhilluhumullah fi dhillih yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang akan diberikan naungan di mahsyar nanti yang tidak ada naungan kecuali naungannya Allah Subhanahu wa taala pada hari tersebut. Di hari mahsyar, ketika matahari berada 1 jengkal di atas kepala kita, ketika manusia semuanya sedang bersesak-sesak di padang mahsyar, waktu itu 7 golongan yang akan diselamatkan oleh Allah, yang akan diberikan naungan yang tidak berpanas. Di antara salah satu daripada 7 golongan tersebut, warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid, kata baginda Rasulullah. Salah satu daripada 7 golongan tadi adalah siapa? Rajulun, seseorang lelaki yang mana qalbuhu, hatinya terikat dengan masjid. Maksudnya apa? Hati terikat dengan masjid bukan datang sekali seminggu solat Jumaat. Itu belum lagi terikat dengan masjid. Itu belum lagi tanda orang yang kuat iman. Kalau masjid ini penuh solat Jumaat, adakah bermaksud orang-orang yang ada di kawasan ini semuanya orang kuat iman? Belum tentu. Tapi kalau orang yang kuat iman, yang kata baginda Rasulullah, yakni kamu akan nampak orang itu berulang alik datang ke masjid. Maksud berulang alik adalah setiap waktu. Berulang alik datang ke masjid. Ini yang dimaksudkan sebagai orang yang hatinya terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Maka satu hari pun kalau kakinya tak dijejakkan ke masjid, dia akan rasa risau. Satu hari kalau dia tak datang masjid, dia akan rasa bersalah. Ini yang Nabi sebutkan tadi. Mereka salah satu daripada 7 golongan yang akan diberikan oleh Allah naungan di hari mahsyar. Saya ingin bawakan satu cerita, satu contoh supaya menjadikan panduan kepada kita, khususnya kaum lelaki. Supaya kita ini hati jangan berpisah daripada masjid. Dan nak bagi tahu betapa besar bahagian yang Allah simpan kepada kita bila kita ini hatinya terikat dengan masjid. Disebutkan tentang cerita satu orang lelaki soleh. Orang ini adalah satu orang yang 5 waktu solatnya di masjid. Sepanjang daripada umurnya tak pernah solat kecuali di masjid, pergi solatul jamaah. Satu hari Allah Ta'ala uji lelaki ini dengan ujian di mana ketika dia nak keluar pergi ke masjid untuk solat jamaah pada waktu subuh. Sebelum fajar, orang ini akan biasa keluar daripada rumah. Ini cerita zaman dulu disebutkan dalam kitab. Dan orang ini orang miskin tapi orang soleh. Allah Ta'ala nak uji lelaki tersebut. Dan dalam ujian tersebut Allah nak tunjukkan betapa besar fadilat orang yang hatinya berulang alik ke masjid. Maka ketika lelaki ini nak keluar daripada rumah, berjalan kaki pergi ke masjid sebelum subuh waktu gelap, hujan yang terlalu lebat. Hujan yang terlalu lebat, kira-kira kalau dia pergi, dia mungkin akan tak selamat lah. Mungkin jatuh ke apa ke, terlalu lebat hujan. Maka lelaki ini bila mana buka pintu rumahnya, nampak hujan yang terlalu lebat dengan petir, guruh dan sebagainya. Tiba-tiba dia merasakan, tak apalah, hari ini tak payah pergi masjid lah, solat di rumah. Dia pun bentangkan sejadah. Ketika nak mengangkat takbir, tiba-tiba dalam hatinya datang satu bisikan. Bisikan itu menyebutkan kepada lelaki ini, wahai fulan, adakah engkau pasti hujan yang ada di luar itu akan memudaratkan engkau?
Adakah engkau yakin bahawa kalau engkau keluar pun daripada rumah ini untuk pergi masjid, engkau takkan selamat? Alangkah engkau tidak meletakkan kepercayaan atau keyakinan kepada Allah yang turunkan hujan. Engkau lebih percayakan hujan tadi yang akan berikan kau kesusahan. Maka lelaki ini bila datang ke dalam hatinya bisikan tersebut, dia pun tak jadi untuk solat di rumah. Gulung balik dia punya tikar, bersiap untuk tetap pergi ke masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Dia pun keluar melangkah daripada rumahnya dengan bawa macam satu payung lah. Entah mungkin macam mana payung pada zaman tu. Walhasil dia pun bawa sesuatu yang boleh sedikit banyak selamatkan dia daripada hujan lebat. Hujan yang terlalu lebat sampai tak nampak apa yang ada depan mata. Waktu gelap sebelum subuh, lelaki ini pun keluar daripada rumah. Subhanallah, beberapa langkah dia keluar, belum pun sampai setengah perjalanan, tiba-tiba dia terjatuh. Terjatuh, habis basah kotor bajunya semua. Dengan sedih dia pun balik ke rumah, bersihkan balik baju-bajunya. Kemudian dia kata tak apalah, dah jatuh tu tak apalah, sembahyang kat rumah je lah. Dia pun buka balik dia punya tikar tadi nak salat. Tiba-tiba datang lagi bisikan tadi, katanya, wahai fulan, engkau baru jatuh sekali, takkan dah tak nak pergi masjid? Engkau jatuh bukan pun jatuh terluka ke, jatuh patah kaki ke, jatuh baju je kotor, takkan tak boleh bersihkan baju pergi balik masjid? Tak jadi solat lagi lelaki ini. Gulung balik dia punya tikar, bersihkan baju, keluar balik. Sampai ke tempat yang pertama sekali dia jatuh tadi, dia berhati-hati. Ini tempat aku jatuh tadi. Dia pun dengan berhati-hati melangkah, dah sampai separuh perjalanan nak sampai ke masjid. Bila separuh perjalanan, subhanallah, kali kedua lelaki ini jatuh. Kali kedua jatuh dalam longkang. Kali pertama jatuh biasa je. Kali kedua jatuh dalam longkang, terluka badan dia. Balik lagi ke rumah, bersihkan balik baju. Kalau yang pertama tadi bersihkan kotoran, yang kedua bersihkan darah-darah kerana jatuh dalam longkang. Maka dengan keadaan berpenat, menahan sakit, lelaki ini sekali lagi nak mendirikan solat di rumah. Datang lagi bisikan tersebut kali yang ketiga. Sebutkan kepada lelaki ini, ya fulan, adakah kau tidak yakin kepada Tuhan kau yang akan selamatkan kau kalau ditakdirkan kau akan pergi ke rumah Allah? Kalau Allah nakkan kau pasti akan sampai. Baru jatuh luka sikit je. Maka lelaki ini buat kali yang ketiga usaha untuk pergi lagi ke masjid. Kali yang ketiga dia berjalan keluar di rumahnya. Daripada rumahnya nak pergi masjid, sampai ke tempat yang pertama tadi dia jatuh, dia berhati-hati. Dia pun terus pergi sampai ke tempat yang kedua, jatuh dalam longkang pun dia berhati-hati. Maka dia pun teruskan perjalanan dan sudah dekat dengan masjid. Dan nampak masjid, maka dia pun kata, alhamdulillah, hari ini pun dapat peluang untuk solat di masjid. Baru dia dah dekat ke masjid dah, langkah yang terakhir sekali. Langkah yang terakhir sekali sebelum dia langkah masuk ke dalam masjid, jatuh lagi kali yang ketiga. Tapi subhanallah, kali ketiga bila lelaki ini tersungkur jatuh di depan masjid, tiba-tiba disambut oleh satu orang lelaki. Dihulurkan tangan satu orang lelaki, terus tarik dia masuk ke dalam masjid. Tak jadi jatuhlah. Maka lelaki saleh ni bagi tahu, alhamdulillah, terima kasih wahai Tuhan kerana selamatkan saya. Bila diucapkan terima kasih, orang yang tolong tadi tengok muka lelaki ini dengan wajah yang tak berpuas hati. Lalu terus dia beredar. Orang saleh ini terkejut. Aku ucap terima kasih je pun takkan nak marah. Ini pasti orang baik. Kalau dia bukan orang baik, takkan dia tolong aku tadi nak jatuh. Tapi kalau nak kata orang baik pun pening juga aku ucap terima kasih, dia pula macam marah ke aku. Maka lelaki saleh itu terpanggil untuk nak pergi tanya orang tu, apa masalah sebenarnya. Dia pun pergi cepat-cepat, orang tu dah beredar dah. Dia pun pergi cepat-cepat pegang lelaki tu. Katanya, wahai fulan, kenapa engkau marah dekat aku? Nampak pada mukamu muka yang marah dengan aku, tapi engkau juga yang selamatkan aku tadi daripada jatuh. Siapa kamu sebenarnya? Maka lelaki itu kata, urusan kau dah selesai. Engkau dah selamat, dah selesai. Aku nak balik. Lelaki ini tak puas hati, tanya lagi. Tak, aku nak tahu juga, siapa kamu? Maka
lelaki yang selamatkan tadi dengan suara yang agak kasar sebutkan, kau nak tahu siapa aku? Katanya, ana iblis, aku iblis. Terkejut lelaki soleh. Hai, iblis. Apa pasal iblis boleh selamatkan aku daripada jatuh? Apa kata iblis? Kau nak tahu tak kenapa aku selamatkan kau daripada jatuh? Katanya, tadi waktu engkau jatuh, ketika datang ke masjid, kali pertama engkau jatuh, tapi engkau tetap semangat nak datang lagi ke masjid. Dengan semangatnya engkau, Allah Ta'ala ampunkan semua engkau punya dosa. Kali kedua bila engkau jatuh, engkau datang juga ke masjid, semangat engkau datang ke masjid, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa ahli keluarga engkau. Kali ketiga ni, kata iblis kepada lelaki ni, kali ketiga ni kalau engkau jatuh, dan aku yakin engkau tetap akan balik ke rumah, engkau tetap akan datang ke masjid. Kali ketiga ni kalau engkau jatuh, kalaulah engkau datang balik ke masjid dengan semangat yang engkau tadi, maka nescaya Allah akan ampunkan semua dosa orang-orang kampung ni. Maka kata iblis, aku punya penat, susah payah, siang malam kumpulkan dosa mereka supaya mereka masuk neraka. Takkan aku nak biarkan dengan pahala engkau seorang, dengan amal baik engkau seorang akan selamatkan semua orang kampung. Maka kata iblis, lebih baik aku selamatkan kau daripada aku biarkan kau jatuh. Pengajaran daripada hadis ini nak bagi tahu kepada kita, tuan-tuan rahimakumullah, para pendengar, bagaimana balasan yang Allah berikan kepada orang yang hatinya terikat dengan masjid, sehingga kalau dia salat di rumahnya pun hatinya tak tenang. Kerana apa? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya sudah terikat dengan masjid. Dan pahala yang Allah berikan kepada mereka, dan pengajaran juga daripada kisah tadi bahawa bagaimana kerjanya syaitan dan iblis untuk pastikan umat Islam jauh daripada masjid. Kerana ini adalah pusat kepada hidayah Allah Ta'ala. Ini adalah, bangunan ini jangan dilihat daripada tiangnya, daripada kapetnya, daripada ekon yang ada. Kalau dilihat bangunan Masjid Muaz bin Jabal atau di mana-mana pun yang kita berada, kalau dilihat dari segi struktur bangunan, mungkin kita akan duduk di tempat lain yang boleh lebih selesa lagi. Mungkin di rumah kita kapetnya lagi tebal, mungkin di rumah kita ekonnya lebih sejuk, mungkin di rumah kita lebih selesa. Tapi bila datang ke masjid, kebaikan-kebaikan yang akan kita dapat, itu yang ditakuti oleh syaitan. Oleh yang demikian, hadirin hadirat, para jemaah, tuan-tuan, puan-puan, pendengar yang dirahmati oleh Allah, terikat hati kita dengan masjid, mengimarahkan masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Allah Ta'ala berikan penyaksian, sesungguhnya yang mengimarahkan rumah-rumah Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Man yu'minu billah wal yaumil akhir. Maka tanda orang yang sempurna iman, orang yang kuat iman, adalah orang yang hatinya sentiasa terikat dan merasa susah hatinya, tak tenang bila mana dia tidak datang ke rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga kita ingin mengambil pelajaran yang terakhir, poin yang terakhir yang ingin saya ingatkan kepada semua. Baginda Rasulullah SAW pernah sebutkan kerisauan Nabi di akhir zaman. Di antara fitnah akhir zaman, di antara tanda-tanda hari kiamat, kata baginda Rasulullah SAW, yang aku risau, sayati zamanun ala ummati, akan datang satu zaman kepada umat aku, di mana la yabqa minal Islam illa ismuh. Islam itu tidak tinggal kecuali pada namanya sahaja. Maksudnya apa? Setiap orang namanya nama-nama yang baik, nama-nama orang Islam, tapi hanya nama saja Islam, pada dirinya tidak ada sifat seorang Muslim. Kata Nabi, aku risau akan datang satu zaman kepada aku, sayati zamanun ala ummati la yabqal Islam illa ismuh, al masajid amirah wahya khurabun minal huda. Masajid amirah, kata Nabi, di akhir zaman akan datang satu zaman kepada umat aku, masjid ma'mur, yakni masjid amirah ini maksudnya bangunan masjid itu cantik, megah dengan kecantikan yang ada pada masjid tersebut. Tapi wahya khurabun minal huda, kata baginda Nabi. Tapi bangunan tersebut tidak lebih daripada menjauhkan manusia daripada hidayah Allah Ta'ala. Ini adalah satu perkara yang kata baginda Nabi akan berlaku di akhir zaman, di mana masjid
menjadi tempat menyebarkan fitnah. Masjid menjadi pentas politik. Masjid menjadi tempat untuk kepentingan-kepentingan pribadi satu-satu individu atau satu-satu kumpulan. Masjid menjadi tempat yang akan jauhkan diri orang untuk dekatkan diri kepada Allah, atau menggunakan nama sahaja sebagai aktiviti-aktiviti masjid, tapi di dalamnya ada niat kepentingan-kepentingan yang tertentu. Maka bila mana masjid tersebut adanya perkara-perkara seperti ini, wahya khurabun minal huda, masjid tersebut akan jauh daripada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah taala selamatkan kita semua daripada perkara-perkara demikian dan memberikan kita taufik dan hidayah supaya kita menjadi orang yang kuat iman, orang yang diberikan cop sebagai tanda identiti orang kuat iman bila mana hati kita terikat dengan rumah Allah Subhanahu wa taala. Hadza billahi taufik. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Rindu meruntum kalbu pada harumnya Ka'bahmu bertawaf
istimewa kepada agensi-agensi pelancongan di Malaysia. Kini Radio IK mengadakan promosi package travel dalam tempoh terhad. Jom rancakkan kembali perniagaan anda dan rebut peluang ini. Khas buat 25